Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat menimba ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul Keluarga Sakinah, iaitu modul 4, asuhan, bimbingan dan juga pendidikan bayi sehingga mumayyiz, iaitu dari umur 1 hari hingga 7 tahun dalam buku Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Jadi pada modul yang keempat ini, modul ini dia mencadangkan kaedah menyambut kelahiran bayi seperti yang dituntut oleh Islam. Jadi ini sebagai didikan awal lah dalam usaha melahirkan anak-anak yang soleh dan juga soleha. Jadi objektif bagi modul ini adalah program ini dia memberi kefahaman yang jelas tentang kaedah asuhan anak tu menurut Islam. Dia terdapat 7 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program kaedah asuhan ni. Dan yang pertamanya adalah memahami psikologi anak-anak, dan didik anak mestilah mengikut umurnya. Ini kerana psikologi ni aras kematangan yang fikiran seorang tu berbeza bergantung kepada usia dia, termasuklah berbeza dari segi jasmani, emosi dan juga rohani. Jadi anak kita yang berusia 7 tahun ke bawah ni, dia mestilah diberi kasih sayang yang sepenuhnya. Dia sebagai menata minyak yang penuh lah. Jangan merotan, dia jangan terlalu tegas peringkat umur ni. Contohnya menengking ke, marah ke, anak ni dia tak siap kerja rumah contohnya, sedangkan dia baru berusia bawah 6 tahun. Jadi dengan cara lemah lembut lah pada waktu ni kita didik dia supaya ianya lebih berkesan. Manakala anak-anak yang berusia 7 tahun hingga 14 tahun ni, dia ibu bapa dia dah boleh masuk ni dalam elemen ketegasan ke apa kan. Jadi ajar mereka jadi orang yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan lah. Boleh menghukum lepas tu kalau dia tidak melakukan perintah tu, dia melakukan kesalahan ke apa, kita boleh hukum dia. Cuma merotan tu dia tidak keterlaluan lah. Dia lebih sesuai untuk anak-anak yang berusia 10 tahun dan ke atas. Jadi dalam Islam ni, anak yang umur 7 tahun dia sudah boleh diajar lah. Dia boleh diajar untuk menunaikan solat. Apabila mereka berumur 10 tahun, ibu bapa ni haruslah merotan sekiranya mereka tidak mendirikan solat. Jadi dengan syarat rotan tu hendaklah tidak sehingga mencederakan atau memudaratkan. Jadi selepas proses mendidik tu dan melatih tu, solat dijalankan selama 3 tahun, iaitu 7 hingga 10 tahun. Jadi tidak wajarlah juga memukul anak tu yang belum mumayyiz. Kerana apa? Dia belum mampu membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Jangan sekali memukul di bahagian wajah, muka ni, atau menampar, menumbuk dan sebagainya. Dia muka ni ibarat tempat yang paling mulia lah pada tubuh manusia ni, serta ciumlah dia dengan kasih sayang, sebab muka ni tempat yang dicium. Jadi seterusnya, untuk anak yang berusia 15 tahun ke atas ni, dia ibu bapa dia perlu didik. Dia perlu didik mereka ni seperti kawan lah. Macam mana tegur kawan, macam itulah kita tegur anak kita. Jadi kita dengar dulu apa yang dia nak sampaikan, lepas tu kita kongsi, kemudian kita pujuk dia. Jangan selalu marah-marah anak-anak ni. Jadi dalam usia macam ni, mereka ni dia mudah rasa memberontak. Apabila kita tegur dia dengan cara kasar tu, kita tengking dan sebagainya, dia memberontak. Jadi bila dia dah sampai umur 21 tahun ke atas tu, barulah kita beri dia kebebasan sedikit. Dia boleh buat keputusan sendiri, tapi jangan terlalu mengungkung dia sampai kita boleh membantukan aktiviti dia atau mengganggu perasaan dia. Kita boleh beri dia nasihat yang baik untuk mereka tu, dan ataupun kita berdoa lah untuk mereka. Jadi doa ibu bapa ni dia sangat mustajab lah. Bahkan kata-kata ibu bapa pun boleh jadi satu doa untuk anak-anak. Jadi
apa yang terbaik di sini, yang kita kena berikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak. Kalau boleh peluklah, sewaktu dia kecil ni kita peluklah dia. Dan seterusnya kita pergi ke aktiviti yang kedua adalah mendudui anak tu dengan kalimah thayyibah. Apa tu kalimah thayyibah? Jadi pengertian kalimat thayyibah ni, kalimat thayyibah ni dia erti dia tu kalimat yang baik lah. Maksud dia kalimat yang baik tu untuk diucapkan dalam bentuk berzikir, ingat kepada Allah dengan tujuan mengucapkan kalimat thayyibah ni untuk mendekatkan diri tu kepada Allah. Dan kalimat-kalimat thayyibah ni berkaitan dengan zikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah ni dia berarti selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang selalu ingat pada Allah ni berarti iman dia semakin kuat. Orang yang selalu ingat Allah ni dia akan memperoleh keutamaan yang banyak. Membaca kalimat thayyibah ni harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-harian. Contohnya takbir, Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar ni dia artinya Allah Maha Besar. Jadi kalimat takbir ni dia adalah yang baik, ucap dengan berbagai keadaan lah, terutamanya ketika merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala aktiviti yang ketiga pula adalah cerita-cerita tauladan, sirah dan juga sejarah. Dia anak-anak ni dia kena sentiasa diperdengarkan dengan cerita-cerita yang kisah-kisah tauladan, macam kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi, para alim ulama. Antara dia cara mendidik anak sangat berkesan ni adalah dengan memberi ataupun menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada anak-anak. Jadi contoh-contoh tauladan yang baik ni banyak dilengkapkan untuk anak-anak dengan akhlak yang baik, dengan rohani, dengan sosialnya yang baik. Jadi contoh dan tauladan yang baik dia contohnya kat rumah lah, yang paling hampir dengan anak-anak kita lah model. Contoh tu dipamerkan yang baik, maka akhlak yang bakal dipamerkan oleh anak juga adalah akhlak yang baik. Tapi kalau contoh yang tunjukkan di rumah tu adalah contoh yang buruk, jadi tak elok lah pada pembangunan akhlak anak-anak yang kat rumah tu. Jadi tak heranlah mereka mempamerkan akhlak yang sama seperti ibu bapa dia. Jadi ibu bapa ni boleh bercerita lah tentang kisah motivasi, terutamanya kisah-kisah teladan daripada Al-Quran ke kisah Nabi dan juga bagai-bagai lah sebagainya lah. Jadi tujuan bercerita ni supaya anak-anak ni secara tidak langsung dia dapat didikkan melalui pemahaman minda di bawah sedar dia tu, penyampaian maklumat dan juga penyerapan pengajaran yang boleh dicongkel tu daripada cerita yang kita bagi tu. Dia boleh mengeratkan atau merapatkan hubungan antara ibu bapa dan juga anak, yang mana anak-anak ni dia boleh menggambarkan dalam minda dia tu dengan lebih jelas tentang apa yang diceritakan, dengan lebih berkesan lah, bergantung kepada kemahiran ibu bapa tu bercerita. Kemudian kaedah yang keempat adalah doa ibu bapa tu. Ibu bapa tu dia hendaklah sentiasa mengamalkan doa-doa harian lah, mendidik anak tu untuk membaca doa-doa harian. Jadi ibu bapa ni dia bertanggungjawab mengajar anak-anak ni supaya dengan doa-doa harian, dengan wirid-wirid yang perlu diamalkan ni dari pagi ke hingga waktu sebelum tidur tu, doa tu seperti doa sebelum tidur dan doa selepas bangun tidur, doa makan, doa selepas makan, doa nak masuk tandas, doa mengambil wudu, doa memakai pakaian, lepas tu doa lepas sembahyang 5 waktu, bagai-bagai lah. Jadi doa-doa macam ni anak ni dia penting, sebab apa, setiap amal yang dia mulakan tu, dia mulakan dengan doa yang mendatangkan keberkatan terhadap perbuatan yang dibuat tu. Jadi seterusnya doa-doa ni sekiranya dibaca untuk mendekatkan anak kepada Allah, dia menenangkanlah hati anak tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirmanlah dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang bermaksud hanya kepada Mulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Mulah juga tempat kami meminta pertolongan. Jadi wirid-wirid yang telah diajarkan tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu perlu diajarlah oleh ibu bapa kepada anak-anak, sebab kesan daripada zikir tu dapat bentuk dan didik rohani
anak-anak ni untuk hampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan doa-doa dan wirid harian tu yang kita jadikan pelindung atau pendinding tu, dia boleh menghindarkan diri kita daripada godaan syaitan. Kemudian yang kelima, dia mengamalkan bacaan Al-Quran. Jadi ibu bapa ni dia sentiasalah mengamalkan bacaan Al-Quran, terutamanya surah-surah lazim lah kepada anak-anak. Jadi dapat mendengar secara langsung, dapat ikut untuk membaca surah-surah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ni dia merupakan sebuah kitab yang menjadi pegangan dan rujukanlah kepada semua umat Islam. Ia boleh dipelihara oleh Allah dalam sebarang bentuk. Begitu juga dengan orang-orang yang belajar, mengajar, membaca, menghafaz, menjaga, memelihara dan mengamalkan Al-Quran ni, dia akan dijaga dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu bapa ni perlu mengajar anak-anak ni membaca Al-Quran, kerana ia adalah antara hak dan juga tanggungjawab ibu bapa ke atas anaknya. Jadi ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 82. Dia bermaksud ni, dan kami turunkan dengan bahasa ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi ibu bapa ni juga perlu menyuruh mereka menghafaz surah-surah dan ayat-ayat lazim supaya lidah mereka ni fasih membaca Al-Quran. Diberi rahmat, diberi cahaya dan juga diberi perlindungan, serta dijaga daripada kejahatan zahir dan juga batin. Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 9 dia bermaksud, sesungguhnya kamu lah, Allah SWT, dia telah menurunkan Al-Quran ni, dan sesungguhnya kamu juga yang menjaganya. Jadi Allah juga yang menjaganya. Jadi aktiviti yang keenam pula adalah kewajipan bersama ibu bapa. Jadi anak-anak ni dia adalah sesuatu amanah dan tanggungjawab yang besar lah pada ibu bapa, dan peranan ibu bapa dalam mendidik anak ni dan membentuk manusia ni kepribadian yang mulia tu bermula sejak mereka lahir lagi. Jadi sebagai ibu bapa ni, dia kena selalulah bertanya tentang pelbagai perkara yang melibatkan pengasuhan anak-anak ni, dari pemakanan sampai ke cara mendisiplinkan anak-anak. Budak-budak ni dia cukup makan ke tak ke, nak beli lagi ke, mainan ke tak ke, boleh ke anak ni jaga adab dia masa makan ke, kat hotel 5 bintang ke, tu semua nak kena tahu. Jadi macam-macam persoalan lah yang ada dalam minda ibu bapa ni, sebab tak semestinya kita mahukan yang terbaik untuk anak tu, tapi kita dapat yang baik. Jadi sebenarnya cara yang betul tu ataupun cara yang salah yang mutlak untuk membesarkan anak yang bijak ataupun yang berbudi bahasa ni, dia dengan secara umumnya ibu bapa ni boleh mengikutilah beberapa garis panduan yang telah dibincangkan oleh pakar-pakar rumah tangga. Jadi dia ada dua kategori utama apabila membincangkan tentang peranan ibu bapa ni, peranan mengasuh dan peranan memberi sutur ni. Dia peranan mengasuh dan berperanan pensuturan. Jadi ibu bapa ni dia boleh mengikutlah, contohnya dari segi pemakanan, tempat tinggal, pemakaian, rawatan perubatan, beri pendidikan, kasih sayang, perhatian, memberi masa yang terluang bersama, berkongsi peranan ibu bapa, lepas tu memberikan arahan, lepas tu menetapkan had bermain, had belajar, lepas tu menggunakan disiplin. Banyak tanggungjawab ibu bapa ni yang aktif lah, yang untuk pembesaran anak-anak kita boleh lakukan. Hampir semua perkara yang disebut tadi tu, dia boleh memberikan kesan positif pada perkembangan anak-anak dari segi rohani, emosi dan juga jasmani. Jadi aktiviti yang ketujuh pula adalah tidak menyerahkan sepenuhnya mendidik anak atau mengasuh anak ni kepada pembantu rumah. Jadi keterujaan ibu bapa ni bila dapat cahaya mata ni selalu dikongsikan dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, dengan jiran-jiran, dikongsikan kat mana? Kat Facebook, telefon, status. Jadi masa bayi tu
semua yang berkaitan dengan anak tu nampak cantik je, comel je, manja je, mencuitkan hati je, cute je. Tapi bila anak tu dia dah meningkat remaja, dia dah semakin besar, dia dah semakin matang, dia dah kurang dah banyak dah keluhan mengenai perilaku anak-anak ni. Ada masanya berkongsi macam kongsi dia di media sosial tu ibarat macam pada waktu kecil dia lah, bila dah besar dia dah tak perlu dah dikongsikan lagi. Jadi itulah je yang dapat saya kongsikan pada modul 4 ni. Diharap ianya dapat memberi manfaat kepada siapa juga yang mendengar, dan di sini saya ingin mohon maaf jikanya saya ada keterlanjuran kata dan tersalah silap, dan saya sudahi bicara saya dengan akhir sekali dengan ucapan kemaafan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.